Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Wafiq bin Dorisin, nombor matrik 061824. Baiklah, pada video kali ini kumpulan kami akan menerangkan tentang sebuah kitab yang bertajuk An-Najmul Wahhaj fi Syarah Al-Minhaj. Okey, baiklah. Kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarah Al-Minhaj ni merupakan karya fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Al-Alamah Muhammad Ibnu Musa bin Isa bin Ali Ad-Damiri. Kitab ini disusun sebagai huraian bagi kitab Minhajut Talibin. Karya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Berdasarkan edisi yang diterbitkan oleh Darul Minhaj pada tahun 2004, kitab ini telah dicetak dalam 10 jilid dan juga merupakan kitab yang sangat terkenal dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam bahan mengajar dan kehidupan seharian. Kitab ini terbahagi kepada 9 bab, iaitu Kitab Taharah, Kitab Salah, Kitab Salatul Jamaah, Kitab Janazah, Kitab Zakah, Kitab Pembahagian Zakat, Kitab Puasa, Kitab I'tikaf dan Kitab Haji. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada biodata pengarang, iaitu biodata Ad-Damiri. Ismuhu wa nasmuhu huwa Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Damiri. Al-aslu kunyatahu Abul Baqa wa laqabuhu Kamaluddin. Wa qad laqibu aidan bi as-sawabi فيما يروي الرواه لأنه كان مصيبا في فتياه وأراءه في أغلب أحيان. ولد الدامري رحمه الله تعالى في أوائل السنة 742 Hijri bersamaan dengan 1341 Masihi. Wa kanat wiladatuhu bil Qahirah wa nasha'a wa tar'u biha. Okey, nama sebenar Kamaluddin Ad-Damiri ialah Abu Baqa, yang itu gelarannya Abu Baqa dan dikenali sebagai Kamaluddin, dan nama sebenarnya ialah Muhammad bin Musa bin Isa bin Ali. Beliau lebih dikenali dan dipanggil sebagai Ad-Damiri yang diambil daripada kampung kelahirannya Ad-Damirah yang terletak di Qahirah, Mesir, dan dibesarkan di sana. Beliau juga digelar As-Sawabi menurut para perawi kerana beliau benar dalam mengeluarkan fatwa dan pendapatnya. Kamaluddin Ad-Damiri ini juga dilahirkan pada tahun 742 Hijrah bersamaan 1341 Masihi. Wa kana yaktasibu fi awal nasha'atuhu bil khiyatah thumma tarkuha wa aqbalu ala talqil al-alam fa akhudh al-ilm an akabir al-ashyakh al-mu'tamidin fi 'asrihi. Bada'a bil qira'ati ala ashyakh baldahu thumma rahila ila Makkah al-Mukarramah wa jawaru biha fa aqama sinina mutafarriqah wa sami'u ala ba'd al-ashyakh hunaka. Maksudnya ialah pada awal zaman kanak-kanak beliau mencari rezeki dengan bekerja sebagai seorang tukang menjahit, dan kemudian mula belajar ilmu agama daripada guru yang paling dipercayai pada zaman itu di Mesir. Jadi Kamaluddin Ad-Damiri ini memulakan kembara ilmunya dengan menuntut ilmu daripada guru-guru di negeri itu dahulu, kemudian barulah mengembara ke Mekah dan menetap di sana selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu daripada beberapa orang guru yang termasyhur di sana. فبلغ عدد الأشياخ الذي ورد ذكرهم 11 شيخا وهم. Terdapat beberapa orang 11 orang guru Ad-Damiri yang telah disebut oleh pengarang. Antaranya ialah Bahauddin As-Subki, Jamaluddin Al-Isnawi, Sirajuddin Al-Bulqini, Al-Afif Al-Matari, Sirajuddin Ibnu Mulaqqin, As-Sa'labi, Kamaluddin bin Habib, Muzaffaruddin Al-Atar, Al-Qirati dan Ibnu Aqil dan Al-Arabi. Walaqad buri'a Ad-Damiri rahimahullah fi al-fiqh wal hadis wal tafsir wal arabiyyah wa kana lahu ba'a tawil fi kulli hadhihi al-ulum. Kana al-Imam Ad-Damiri rahimahullah مثال العالم العامل المخلص تجلت فيه روح التصوف فكان روح التصوف دافعه الأول إلى إتقان علوم الشريعة لأنه كان يدرك تماما أنه لا تصوف مع الجهل. Ad-Damiri merupakan seorang yang mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan bahasa Arab. Beliau mempunyai sejarah yang panjang dan pengetahuan yang meluas dalam semua ilmu-ilmu tersebut. Kamaluddin Ad-Damiri ini juga adalah contoh ulama yang ikhlas dan bersemangat dalam pekerjaannya.
ilmu tasawuf adalah motivasi utamanya untuk menguasai ilmu-ilmu syariah. Beliau sangat mengetahui bahawa tidak ada ilmu tasawuf yang bercampur dengan kejahilan. Maka dengan itu Ad-Damiri mendalami ilmu syariah dengan sebaiknya sehingga beliau menjadi seorang yang mahir dalam ilmu tersebut. درس الدميري رحمه الله وأفتى بأماكن متعددة في القاهرة منها. Imam Ad-Damiri menuntut ilmu dan mengeluarkan fatwa di beberapa tempat di Qahirah, antaranya ialah Jami' Al-Azhar Al-Syarif, wa kanat lahu fi halaqah yashghul fiha at-talabah yawm as-sabt ghaliban. Itu di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Di sana beliau mempunyai sekelompok yang sering dipenuhi oleh murid-murid pada setiap hari Sabtu. Yang kedua ialah Al-Qubbah Al-Bibrasiyah, wa kana yadrusu fiha al-hadis. Yang kedua ialah Kubah Al-Bibrasiyah, adalah salah satu tempat di mana beliau mempelajari ilmu-ilmu hadis dan memberi manfaat kepada orang lain di Masjid Az-Zahir, iaitu Jami' Az-Zahir fil Husainiyah, di Jalan Husainiyah. Yufidun nas fihi ba'da asril jamaah ghaliban, memberi manfaat kepada orang lain selepas asar pada hari Jumaat. توفي الدميري رحمه الله تعالى بالقاهرة في ثالث شهر جماد الأول، وقد عاش من العمر 66 سنة، ودفنه بمقابر الصوفية بسعيد السعداء في مصر. ولا يزال ضريحه قائما في مسجده بحي الحسينية في شارع يحمل اسم الصوابي. وإلى اليوم لم يزال الناس في القاهرة والجيزة يقيمون له زيارة واحتفالا سنويا في الأيام الآخرة من شهر شعبان. Pada penghujung kehidupan Kamaluddin Ad-Damiri, beliau wafat di Qahirah, Mesir pada tahun 808 Hijrah bersamaan 1405 Masihi, tanggal 3 Jamadil Awal. Beliau wafat pada umur 66 tahun dan dikebumikan di tanah perkuburan Sufi di Sa'id As-Su'ada. Makamnya masih berada di kawasan Al-Husainiyah di jalan yang diberi nama As-Sawabi, dan sehingga hari ini orang-orang di Qahirah dan Giza masih mengadakan ziarah tahunan dan mendoakan untuknya pada hari-hari terakhir bulan Syaban. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung perbatangan tugasan assignment membincangkan pada kitab An-Najmu Al-Wajah fi Syarah Minhaj, iaitu karya fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Kalamuddin Muhammad Musa bin Isa bin Ali. Okay, baik. Dalam kitab ini dibincangkan pada bahagian apa yang diharamkan disebabkan najis melalui dalam masjid ini dalam bimbang kotor ataupun bimbang masjid itu kotor dan perkara puasa. Baik, yang pertamanya dalam kitab ini menyebut wallazina nasu alaihi syafi'i as-sani akahu sahib at-takrib wal mawardi wal khatri wal mutawalli wa ibni salah wa tawaif minal muhakkikin. Dan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang keduanya dikisahkan oleh pengarang Al-Taqrib dan Al-Mawardi, dipilih oleh Al-Mutawalli dan Ibnu As-Salah, dan sekelompok ulama muhakkikin yang meyakini kebenarannya. Khususnya dikatakan wa amma ghalib at-tahar fa ya'rafu min al-ghalib al-hid fa idza kana dhalika 6 aw 7 kana hadha 24 atau 23. Dikatakan di sini ada pun kebiasaan yang bersuci yang dimaksudkan dengan kebiasaan ataupun kebanyakan haid. Maka apabila haid tersebut 6 ataupun 7 hari, maka hukumnya adalah kena mandi wajib. Ada pun dalam tempoh di sini mengatakan bahawa tempoh 6 ataupun 7 hari ataupun yang ke-23 dan 24 kena mandi wajib. Okay, seterusnya qala wa yahram bih ma harrama bil janabah li'annahu aglizu wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a as-salatu ayyamu aqra'ik wa qala li Aisyah ali ma yaf'al al-hajj ghairu an la tatufi bil bait. Katanya Imam Syafi'i, haram haid ke atasnya iaitu orang yang ada haid dengan sebab junub kerana lebih berat. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah solat pada hari-hari haidmu, dan baginda bersabda kepada Aisyah, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji berihram, kecuali jangan tawaf di Kaabah. Seterusnya, pendapat sebelum ini ada yang mengatakan membaca Al-Quran dan tidak diharamkan bagi wanita mengalami haid. Maka dikatakan semata-mata, dan ini terkenal dalam mazhab Imam Malik. Seterusnya dikata dekat sini
Ini dilakukan kerana dia takut lupa dan ataupun dia mempunyai hajat untuk mengajar orang lah kalau dia ni seorang guru. Kemudian وهذا التقيد لا حاجة إليه لأن الكلام في خاصية الحد وخوف التلويث لا يختص به بل مستحضة ومن به سلس البول أو جراحة نضاحة بالدم يخشى من المرورة التلويث كذلك. Maka qaid ataupun pembatasan ini sebenarnya tidak perlu kerana ini kita sekarang ni membincang dalam bab haid lah, dan takut mengotori ini bukan tentu dengan haid. Bahkan wanita yang mengalami istiadah dan juga orang yang ada penyakit kencing tak lawas, bimbang darahnya terkeluar dan mengotori masjid. Maka jika selamat, pendapat yang rajih mengatakan harus ataupun diperbolehkan dan dikatakan hadas itu berat disebabkan darah. Dan adanya tempat juga berlakunya khilaf sebelum terputusnya haid. Adapun pendapat jumhur mengharuskan, dan ada yang mengatakan haram masuk orang yang memakai selipar yang basah kerana najis. Maksudnya masukkan selipar dalam masjid ni, selipar yang basah adalah najis, maka tak boleh lah. Adapun juga masukkan binatang dalam masjid, bincang dalam bab haji. Seterusnya berkata sini, qala as-sawmu bil ijma' qala al-imam qawl as-sawmu la yahisu minha la yadriku ma'anah fa inna at-taharah laysat mashrutah fihi wa huwa yudhaffuha wa sawmu ad-dha'ifu sahih. Was-sahihu indal jumhur anna al-haidu laysat muqatabah bis-sawmi fi halil haid. Imam sepakat ulama mengatakan bahawa puasa ini diharamkan sebab haid. Berkata lagi imam, keadaan puasa yang tidak sah itu puasa bagi wanita haid, kerana kebersihan ataupun kesucian haid ini bukan syarat sahnya puasa, dan itu malah melemahkan puasanya. Puasa wanita yang lemah tetap sah. Ada pendapat jumhur majoriti adalah bahawa wanita yang haid ni tidak terkena hukum puasa saat haid. Maksudnya wanita yang haid ni tidak diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, tetapi dia hendaklah diganti pada bulan yang lain. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, nombor metrik 061510, akan menyambung pembentangan berkenaan babul haid ini dengan sambungan matan yang berbunyi wa yajibu qada'uhu bi khilafi salah wa ma baina surratiha wa rukbatiha, yang bermaksud wajib menggantikan kecuali salat dan apa di antara pusat dan lutut. Dan wa faidatul khilafu fi zakhair, manfaat perbezaan dalam az-zakhair. Fima iza kulna, ketika kami mengatakan yajibu ta'arud lil ada'i wal qada'i fi niyyah, bahawa ia adalah wajib untuk menyatakan niat dan menggantikannya. Fa in kunna bi wujubihi 'alaiha, dan ketika kami mengatakan wajib ke atasnya qada, nutal qada, maka niatnya adalah qada. Wa illa nutal ada, dan jika tidak maka niatnya adalah solat wajib. Jadi berkenaan jika ingin mengqadakkan solat, maka wajib kita menyatakan niat untuk qada solat. Jika kita tidak menyatakan niat untuk qada, maka ia dikira sebagai solat wajib. Fa innahu waqtu tawajjuhul khitab ilaiha, kerana solat itu adalah terletak ketika tindakan ditujukan kepadanya, yakni solat itu adalah berdasarkan apa yang kita niat. Dan seterusnya qala, baginda bersabda wa yajibu qada'uhu bi khilafi salah, yang bermaksud ia mesti diqada'kan kecuali salat. Liqaulihi Aisyah, kunna nu'miru bi qada'i shaum wa la nu'miru bi qada'i salah, berdasarkan ucapan Aisyah yang bermaksud kami diperintahkan untuk mengqada'kan puasa tetapi tidak untuk mengqada'kan salat. Di mana wa ajma'atul ummatu ala hazin al-hukumi, di mana ulama telah sepakat dengan dua ketetapan ini, yakni tidak wajib qada' salat tetapi wajib untuk mengqada'kan puasa, dengan hujah sembahyang itu kerap dan sukar untuk mengqada'kannya, di mana waktu salat itu adalah berterusan hari-hari dan dalam satu hari itu terdapat 5 waktu. Jadi jika diwajibkan untuk qada', maka ia akan membebankan wanita-wanita yang didatangi haid itu. 5 waktu dalam sehari ni pun kita berat dah. Jadi jika perlu mengqada'kan salat apabila didatangi haid, jadi nyanyilah kau perempuan dah.
Mari suci 15 hari, mari hit 7 hari. Lepas tu mari pula suci 15 hari, mari pula hit 10 hari. Jadi nanyalah orang puang tak. Solat hak sedia ada ni pun berat dah. Ada pun puasa ni masa dia luas, di mana bulan Ramadan itu sahaja kita diwajibkan puasa, sebulan tu sahaja. Jadi apabila dia ditangi haid pada ketika itu, maka kita boleh qada pada bulan Syawal, boleh qada pada bulan Rajab, boleh qada pada bulan Muharram dan sebagainya. Jadi munasabahlah apabila maka munasabahlah jika puasa itu disyariatkan, diwajibkan untuk menggantikannya. Tu pun ada juga hak tak cukup, ada juga yang tak ganti-ganti tak. Dan waqad a'ada al-musannif mas'alatu salah fi awail salah, dan penulis kembali kepada masalah salat di awal salat. Walam yubayyin asy-syaikhani hukmu qada'iha salah hal huwa haramin atau makruhi, dan tidak menjelaskan hukum menggantikannya apakah itu haram ataupun makruh. Manukila Ibnu Salah wal Musannif fi tabaqatihima an syarah al-Tabsirah lil Baydawi annahu haram. Ibnu Salah dan penulis dalam tabaqatnya mengutip dari syarah al-Tabsirah oleh al-Baydawi mengatakan bahawa ia adalah haram. Wa fi syarah al-Wasit lil Ajli wal Bahri wasyamil annahu makruh. Dalam syarah al-Wasit oleh al-Ajuri, al-Bahri dan al-Syamil bahawa ia adalah makruh. Dan seterusnya lagi, qala, dia berkata, wa ma baina surratiha wa rukbatiha, dan di antara pusat dan lutut, di qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, fa'tazilun nisaa fil mahid, yang bermaksud oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita yang bersetubuh ketika mereka didatangi haid. Maka dalam ayat ini menyatakan berkenaan menjauhkan diri daripada wanita apabila mereka didatangi haid. Makna kata bukanlah apabila wanita itu didatangi haid kita pulau dia, kita menghasilkan daripada mereka, bukan tak. Seperti kaum kafir Quraish pada zaman jahiliyah dulu, apabila wanita-wanita mereka ini didatangi haid, mereka pulau wanita mereka, masakan wanita mereka pun mereka tidak makan. Jadi Islam tidak begitu. Islam hanya menekankan dalam konteks bersetubuh sahaja. Jadi menurut Imam Al-Mawardi dalam mentafsirkan ayat ini, di atas yang dimaksudkan dengan al-i'tizal, fa'tazilu, itu dalam ayat ini terbahagi kepada 3 pendapat. Yang pertamanya ialah meninggalkan seluruh badan isterinya daripada mubasyarah, iaitu dinikmati secara seksual dan secara langsung. Ini adalah pendapat Ubaidah Al-Silmani. Yang keduanya adalah meninggalkan mubasyarah, yakni pada bahagian pusat dan lutut. Ini pendapat Asy-Syuraish. Dan yang ketiga adalah meninggalkan persetubuhan pada faraj. Ini adalah pendapat Aisyah, Maimunah, Hafsah dan jumhur ahli tafsir. Jadi ada juga perselisihan pendapat dalam ayat ini berkenaan sama ada boleh menggauli isteri ataupun boleh bersama isteri, antara pusat dan lutut ini sama ada berlapik ataupun tidak berlapik. Jadi jadi timbul perselisihan pendapat dalam ulama mazhab Syafi'i. Ada yang katakan boleh, ada yang kata tidak boleh. Yang tidak boleh ini mereka berpegang pada hadis Nabi yang berbunyi, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah apa yang kamu suka kecuali bersetubuh. Jadi kesimpulannya mengikut jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan ia adalah tidak boleh, kerana untuk menjaga ataupun untuk mencegah dari berlakunya persetubuhan ini. Jadi jika berlakunya persetubuhan, macam mana? Jika berlaku persetubuhan, hendaklah suami itu membayar duit ataupun membayar kifarah jika ia bersetubuh pada pertengahan haid, iaitu pada darah warna merah lagi, maka ia perlu membayar dengan nilaian 1 dinar. Dan jika dia bersetubuh pada akhir haid, iaitu pada darah berwarna kuning, ataupun dia bersetubuh masa berhenti haid tetapi belum mandi wajib, jadi ia perlu membayar separuh dinar. Jadi wallahu a'lam, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tepat ataupun yang salah itu datangnya daripada kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, qala wa qila la yuharrimu ghairul al-wat'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam asna'u kulla syai'in ila nikah, rawahul Muslim. Wa ikhtaraha al-Mawardi fi al-iqna'i والرياء في الهالية والمصنف في التنقيح والتصحيح والشرح المذهب والتحقيق وحمل الحديث الأول عليه. قال الشيخ والأقوى حمل الثاني على الأول لأن من هماه له الحماية
يوشك أن يقعوا فيه. وجميع هذه أحكام تثبت بمجرد روية الدام ظاهرا، فإنا نقص عن يوم والليلة غيرنا الأحكام. وكلا إنا عملنا الوتع لقوله ورعى أو سعه الشهوة جاز وإلى فلا قاله أبو فيا وهو حسن. وكلا يحرم جميع ما أصابه الدم من بدنها دون غيره. وشذ ابن حربوي وعبيده السلماني فقال تحرم مباشرتها في جميع بدنها، وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim membawa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segala-galanya kecuali persetubuhan. Hadis ini membicarakan perlakuan seorang suami terhadap isterinya yang ketika haid. Disebut juga hadis yang membawa maksud seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bertanya kepada Nabi, apakah yang dibolehkan bagi seorang lelaki untuk menggauli isterinya yang sedang haid? Baginda bersabda, yang di atas pakaian itu yang membawa maksud dada dan perutnya di atas pusat. Inilah yang dibolehkan baginya untuk melakukan perkara itu dengannya. Hadis Hasan dari Tirmizi, riwayat Tirmizi. Baginda pernah memerintahkan Aisyah dan wanita-wanitanya untuk menutup diri mereka apabila dia ingin bermesra dengan mereka. Jadi ini adalah lebih baik dan disyorkan supaya jauh dari terjerumus ke dalam apa yang diharamkan Allah SWT, iaitu menjauhi jima'. Kewajipannya hanyalah menjaga apa yang diharamkan Allah dari persetubuhan, dan jika diperintahkan untuk bersedahana, maka lebih baik sehingga menjauhkannya dari dosa-dosa yang diharamkan. Dan untuk sebab ini Nabi pernah memerintahkan isteri-isterinya untuk berhias dan bermesra dengan mereka. Tetapi yang diharamkan tetap persetubuhan. Orang-orang Yahudi telah melampaui dalam hal ini. Jika seorang wanita sedang haid, mereka orang Yahudi ini tidak bermesra dan tidak berbaring dengannya di tempat tidur. Ini adalah keterlaluan. Maka Nabi Muhammad SAW mengecam tindakan kaum Yahudi ini. Masuk kepada furu' perbahagian. Dalam Al-Mazhab, beliau menganggap kesucian sebagai sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang haid, wanita sedang haid. Penulis berkata yang membawa maksudnya ialah jika dia berniat untuk beribadat dengannya, walaupun dia tahu tidak sah, maka dia telah berdosa. Ar-Rafi'i tidak mengisytiharkan larangan itu, sebaliknya menyatakan bahawa ia tidak sah, sebagaimana yang telah disebut pada babnya dengan kias menyentuh antara pusat dan lutut ia dilarang. Di dalam Ar-Runaq dan Al-Lubab, dia dilarang menghadiri orang yang hampir mati kerana memerlukan kehadiran malaikat rahmah untuk menemani keluarnya roh supaya meninggal dalam keadaan Islam. Di sini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Menurut pendapat kuat yang dibuat pegangan sebagai muktamad, wanita haid dan nifas tidak diharamkan mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Pendapat ini berbeza dari penyataan dalam kitab Al-Ubab karya Ibn Hajar Al-Haythami dan pendapat dalam kitab Rawdatul Talib karya Ibnul Muqri Al-Yamani. Ulama yang melarang itu beralasan bahawa orang yang sedang sekarat, orang yang sedang nazak memerlukan kehadiran malaikat rahmah untuk menemani keluarnya roh supaya tidak tergelincir oleh gangguan syaitan. Kehadiran wanita haid dianggap untuk menjadikan malaikat rahmat tidak mahu mendekat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa perempuan haid atau nifas yang berada di samping orang yang nazak, menurut pendapat yang terkuat, ialah tidak membawa maksud malaikat rahmat itu tidak akan mendekati mayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Iqbal bin Abdul Aziz, nombor metrik 061879. Saya akan menyambung pembentangan syarah bagi matan Faiza qata'a lam yahilla qabla al-wusli
غير الصوم والطلاق. Baik, qala fa iza qata'a ay li zaman al-imkan lam yahilla qabla al-ghusli غير الصوم والطلاق. Baginda SAW bersabda, jika terputus haid, iaitu untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak, maka tiada yang dihalalkan bagi mereka suami isteri sebelum bersuci, iaitu mandi junub, kecuali puasa dan cerai. Lianna al-haid qad zala wa sarat kal junub wa sawmuhu sahihu bil ijma'. Kerana haid telah berhenti dan dia telah menjadi seperti orang yang berada dalam keadaan berhadas, dan puasanya sah menurut ijma'. Wa yajuzu aidan at-talaq, dan penceraian juga dibolehkan berlaku. Lianna tahrimuhu innama kana litatwil al-iddah wa qad zala bimujarradil inqata'. Kerana larangannya hanya bertujuan untuk memanjangkan tempoh iddah, dan ia dikeluarkan sebaik sahaja haid tersebut terhenti. Wa amma tahrimul mubasharah fima duna as-sarrah wal rukbah fayabqa ila an tatahhir. Adapun larangan bersetubuh dengan mana-mana bahagian anggota badan isteri itulah yang berada di antara pusat hingga ke lutut, ia kekal sehingga seorang perempuan itu suci dari hadas besar. Wa i'tarada 'ala al-musnif fi istisna'u at-talaq wa lam yataqaddamu lahu zikra fi babul muharramat. Dia membantah pengarang berkenaan pengecualian kepada penceraian, dan tidak ada menyebutnya dalam bab perkara yang dilarang. Walihaza lam yastasnahu fil muharrar. Itulah sebabnya dan dia tidak mengecualikannya dalam kitab Al-Muharrar, iaitu sebuah kitab fiqh karangan Ar-Rafi'i berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Wa qad istisna Ar-Rafi'i ma'a ma zakarahu al-musnif syai'aini. Sebagai tambahan kepada apa yang penulis sebutkan, Ar-Rafi'i membuat pengecualian untuk dua perkara, iaitu al-man'u minat taharah wa suqutu qada'us salah, halangan ataupun terhalang daripada bersuci, dan gugur kewajipan mengqada solat bagi wanita yang mengalami haid. Kana al-ahsanu an yaqulu lam yahillu qabla at-tathhir. Adalah lebih baik untuk mengatakan tidak halal untuk bersetubuh sebelum bersuci. Lian daraja fihi at-tayammum, termasuk bertayamum. Fa innahu yakfiha iza wajada syartihi. Memadai baginya jika dia memenuhi syarat perlunya bertayamum bagi mengangkat hadas besar tersebut. Wa yubahu wat'uha bitayammum fil hadri kama abahu as-salah. Dibolehkan bersetubuh bersama isterinya dengan bertayamum di kawasan bandar sekiranya tidak dapat menjumpai air ataupun tanah di kawasan kampung halamannya. Walau lam tajidul ma'u wat turab, sebagaimana bolehnya solat walaupun tidak menjumpai air atau tanah. Wajabat as-salat kama sabaqa, wajib solat seperti sebelumnya. Wala yubahu wat'uha fil asahhu kama taqaddam, tidak boleh bersetubuh dengan isterinya menurut pendapat yang lebih benar seperti yang telah dinyatakan di atas. Wazimmiyatu iza inqata'a hiduha, jika wanita zimmi iaitu wanita yang terganggu haidnya telah terhenti haidnya, la yat'uha az-zawju hatta tagtasilu, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sehingga dia selesai mandi junub. Wa sayati hukmuha fi akhar babu ma yuharramu minan nikah,
dan hukumnya akan dinyatakan pada bab yang lain, iaitu bab apa yang dilarang dari nikah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aliuddin Aiman bin Muhammad Nazri. Nombor metrik 061816. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan daripada penerangan sahabat-sahabat saya tadi. Haid merupakan darah yang keluar daripada seorang wanita yang normal dan juga sihat tubuh badan. Kitaran haid ini berlaku mengikut tempoh-tempoh yang tertentu. Menjadi kebiasaannya, wanita yang mengalami haid ni bermula daripada umur 9 tahun sehinggalah 12 tahun. Dan ia juga merupakan tempoh mereka bermula menjadi seorang yang lebih dewasa ataupun dalam kata erti lain, balik. Tempoh keluarnya haid ni minimum adalah sehari semalam. Itu adalah minimum. Dan paling maksimum iaitu 15 hari 15 malam. Dan apabila kalau seseorang wanita tersebut mengalami keluarnya darah daripada kemaluannya lebih daripada tempoh maksimum itu tidak dikira lagi sebagai haid, tetapi ia dipanggil sebagai darah istihadah, yakni darah penyakit. Baiklah, perkara yang diharamkan untuk kaum wanita lakukan ketika berada dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid ni ada beberapa perkara-perkara yang diharamkan ke atas wanita untuk lakukan. Yang seperti solat, berpuasa, membaca Quran, jimat dan sebagainya. Haram bagi seorang wanita itu berpuasa, dan apabila dia meninggalkan puasa tersebut kerana haid, maka wajiblah ke atasnya untuk ganti semula berapa hari yang telah dia tinggalkan. Dan seterusnya adalah solat. Haram untuk wanita yang dalam fasa haid ni untuk solat. Dan berlainan pula dengan solat, solat tidak perlu diganti. Seterusnya, wanita juga diharapkan bersetubuh. Ini adalah mengikut pendapat ijma' ulama'. Akhir sekali, haid merupakan kitaran yang normal bagi seorang wanita dewasa. Islam telah menggariskan serta memberi tunjuk ajar dalam menghadapi perkara ini. Dan indahnya Islam terlihat apabila sangat-sangat meneliti aspek kebersihan dalam mengerjakan ibadah. Hal ini apabila kita dapat lihat Islam menitik beratkan soal mengerjakan sesuatu ibadah dan perlunya dalam keadaan yang suci. Dan seseorang wanita tersebut apabila sudah tamatnya fasa haid tu, wajiblah ke atasnya untuk mandi wajib. Sekian saja. Terima kasih.